صلى الله العظيم لنا ولوالدينا لمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتنا فأدركنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. بسم الله والحمد لله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله نبينا وشفاعنا وذكرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من استنى بسنته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik. Ya Allah, sinarilah hati-hati kami ini dengan sinaran hidayah darimu. Kama nawwartal arda bin nuri syamsik, sebagaimana Dikau telah menyinari bumi ini dengan sinaran mentari. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah Dikau ajarkan kepada kami. Fa'alimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Haji Abu Ubaidah Haji Redha, Exco Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Hampangan, yang amat arif Datuk Ketua Hakim Syariah Negeri Sembilan, yang berbahagia Saibul Fadilah Datuk Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin As-Sanusi, guru mulia saya, sahabat saya Al-Fadil Dr. Muhammad Yusri Mazlan, Gawai Kanan Jabatan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus, sahabat saya Al-Fadil Dr. Syuhadat bin Haji Mahmud, Syekh bagi Tarekat Ja'fariyah Ahmadiyah Muhammadiyah, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, barisan pengurusan surau Assalam Kampung Jibun, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar dari Yayasan Sofa, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini 16 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, yakni 16 bulan 4, kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah untuk hadir sama-sama menunaikan solat berjemaah, berzikir, berwirid, berdoa, berselawat, bermunajat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan ibadat yang benar-benar bermanfaat untuk meluruskan kehidupan dunia dan menjadi bekalan pulang ke akhirat.
Tuan-tuan hadirin, datuk-datuk, hati-hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Surau As-Salam Kampung Giboi, Mampangan, kerana sudi untuk menjemput saya, memberi ruang untuk duduk sekali dengan barisan masyayikh, alim ulama Negeri Sembilan, dan memberi sedikit ruang pada saya untuk mengucapkan sepatah dua kata sempena dengan majlis ini. Alhamdulillah. Hadirin tuan-tuan haji, puan hajah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir memberi jutaan rahmah untuk kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam berjaya melaksanakan risalah ketuhanan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, hadis yang panjang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Saya ambil sedutan matannya. Wa antum mas'ulun anni fama antum qailuna. Kamu semua ini akan bertanggungjawab kepadaku dan disoal tentangku di akhirat. Fama antum qailuna. Bagaimana kamu nak jawab di akhirat nanti tentang diriku sebagai seorang nabi? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya di akhirat nanti kami ditanya tentang dikau, kami akan menjawab, nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi sepenuh hati kami bahawa dikau telah menyampaikan risalah ketuhanan Allah kepada kami. Wa addaita, menunaikan segala tanggungjawab yang Allah amanahkan. Wa nasahta, dikau sebenarnya telah membimbing kami ke jalan yang benar. Begitulah kedudukan atau hubung kait antara kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni disebut oleh Allah menjak azali. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristian, bukan orang Syiah yang menimbulkan persoalan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam kitab-kitab seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim. Jadi nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sedia maklum tentang kewujudan Nabi di akhir zaman yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Jadi kelahiran itu maulidu. Kelahiran, keputraan, kewahyuan, risalah kenabian dan kesempurnaan risalah kenabian berkenaan yang kita simpulkan melalui Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar hari kelahiran biasa, tetapi keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah keputeraan bagi segala makhluk, jin dan manusia. Justru tak salah. Dia katakan hari keputeraan baginda adalah hari keputeraan dulia maha mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jin dan manusia dan seluruh makhluknya. Kekasih kita, memberi syafaat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam bawa pada kita 3 perkara penting. Yang pertama, baginda bawa akidah yang diselarikan dengan maksud iman. Perjuangan membina dan memperkasakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermula di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi bermula di era jahiliyah. Baginda terpaksa berhadapan dengan cabaran daripada pemikiran musyrikin
golongan yang mempersekutukan Allah, golongan Yahudi, golongan Majusi, golongan Nasrani, bahkan juga golongan yang mempercayai animisme agama. Mungkin berdasarkan kepada adat, mungkin berdasarkan kepada tradisi kepercayaan nenek moyang. Dan cabaran itu diatasi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan akidah tauhid, mengesahkan Allah. Tahu kita fahami juga dengan maksud akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Berkat perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, hanya 70 orang lebih je peringkat awal yang berhijrah ke Madinatul Munawwarah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam 13 tahun perjuangan akidah, terpaksa menghadapi pelbagai tribulasi, mihnah dan fitnah. Tiba suatu masa ditetapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Hijrah kerana cintakan akidah. Bukan sekadar menyahut seruan dan perintah, tetapi demi mempertahankan kesinambungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam bawa kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sekarang tak ada kitab, tak ada guru, tak ada syekh, tak ada dalil. Bagaimana nak yakin dengan sesuatu kefahaman? Aqaidu diniyah an-nasyi'ah min adillatiha tafsiliyah. Akidah yang bersifat agama, simpulan hati yang bersifat agama, yang terbit dari dalil-dalilnya yang tafsir, yang terperinci, memberi kita keyakinan. Percaya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, percaya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat wajib bagi Allah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang harus bagi Allah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang mustahil bagi Allah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melengkapkan tuntutan kalimah syahadah diurai menerusi epistemologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling ringkas kita mengaji akidah 50. Boleh jadi hikmah jari kita 5 sebab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paksi kalimah syahadah la ilaha illallah. Bagaimana kita dituntut untuk mengenal Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ataupun kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jelas. Sifat wajib bagi Allah 20 sifat. Bertentangan dengan wajib mustahil bagi Allah 20 sifat, 40. Sifat harus bagi Allah ada 1, 41. Lengkap set mengenal Allah dengan 41 sifat. Kita mengenal jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi Syama'il Muhammadiyah, menerusi kitab-kitab sunnah dan sirah. Lantaran itu menjadikan hati kita teruja untuk mengenali sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 4, kebalikan kepada sifat wajib mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4, 8. Sifat harus bagi Nabi sebagai sifat basyariah. Jadi 9. 41 mengenal Allah cara asasnya dengan logik akal, dengan hukum-hukum yang berdasarkan kepada dalil tafsil menerusi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. 41 campur 9 jadi 50. Mengenal Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersimpul cara asasnya dengan 50 sifat. Justru kita katakan lengkapnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menguasai ilmu akidah 50 sifat. Cukup tersimpan 55 dengan jari kita. Alhamdulillah. Bila selebihnya kita dituntut untuk mengenali soal-soal sam'iyah. Dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat, kolam kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, pada masyarakat, timbangan amalan, siratul mustaqim dan lain-lain, tuan-tuan. Tapi hari ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa akidah, kita pula jadi terbalik. Kita selesa bawa duit, kita selesa bawa handphone. Tapi tak berapa cakna tentang ilmu akidah.
Cuba kita tengok di masjid di surau. Atau di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, atau sekolah di peringkat yang lebih tinggi. Betapa banyak pelajaran yang berkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diajarkan, difahamkan, diamal dan diperjuangkan. Kata yang mengaji ke surau, mengaji ke masjid. Guru mulia bawa kitab, anak murid bawa handphone. Kalau dulu tok guru pondok kita tak bawa kitab. Anak murid bawa kitab, tok guru dengar anak murid baca kitab dan tok guru syarah. Sebab tok guru dah hafal dah matan-matannya. Tunggu syarah aje. Karena syarah daripada tuan guru tu diambil secara musyafahah daripada gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat ridwanullah alaihi ajma'in dan sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sistem talaqi. Sekarang sistem talaqi kita ini dikecilkan dengan sistem pengajian. Dalam sektor pendidikan kebangsaan kita ada pendidikan Islam, tetapi dipecah-pecahkan pendidikan Islam itu akidah sikit, fiqh sikit, sirah sikit, akhlak sikit, sejarah sikit, sikit serba sedikit. Bagaimana nak kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Dan kebanyakan surau dan masjid pun tak memberi fokus kepada pembelajaran dan pengajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kefahaman kita, keyakinan kita tidak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak ada pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nah, dalam masa yang sama kita dimasuki dengan syubhat dan syahwat. Ingat bagaimana surah Ali Imran ayat 106 yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Faqala amma allazi nabyaddat wujuhuhum fahum ahlus sunnati wal jamaati wa ulul 'ilm. Wa amma allazi naswaddat wujuhuhum fahum ahlul bid'ah wad dalalati. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana baginda beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 106, golongan yang berseri wajahnya itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini ialah golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan alim ulama wa ulul 'ilm. Manakala golongan yang hitam wajah mereka di akhirat ialah golongan ahlu bid'ah wad dalalah, pembuat bid'ah dan golongan sesat. Mengapa orang kita sekarang terikut-ikut dengan bid'ah dalam agama dan mereka cipta kesesatan? Sebab tidak ada kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada kitab, tak ada guru, tak mengaji, tak minat, tak tahu, tak ingin tahu, tak ambil tahu, buat-buat tak tahu. Dalam keadaan begitu, syubhat dan syahwat meningkat. Maka apa yang ajaran sesat bawa, kita ikut belakang. Kalau dulu kita ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah, Khawarij. Sekarang ni kita ada Wahabi, Syiah, Libra, Hizbut Tahrir, Millah Abraham, dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Mereka ni guna Quran juga. Wahabi guna Quran, Syiah guna Quran, Millah Abraham guna Quran, Ayapin guna Quran, Haji Kahak guna Quran, Kasim tak selamat guna Quran. Jadi kalau kita tidak ada pemahaman yang jitu pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita terikut-ikut dengan da'iyah mereka, dengan syubhat mereka. Akhirnya berlaku fitnah dalam urusan agama. Jadi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa akidah kepada kita, kita kesampingkan akidah yang kita dah sibuk tentang
ekonomi, politik, sosial, falsafah, gol terbaik dunia, tinggal perak sukan Olimpik. Jahanam kita. Bagaimana kesaksian kita dengan soalan utama yang dibangkitkan? Dengan man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa man dinuka? Bagaimana kesaksian kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yakunu rasul alaikum syahida. Bagaimana kesaksian kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak mengambil berat soal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan posisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu adalah pembelajaran, bertujuan memperkasakan fahaman. Kita beri input, kita bina, kita perteguhkan. Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi. Ilmu tu dipelajari secara berguru. Fiqh itu difahami secara teori dan praktikal. Kalau tidak ada pemantapan, tidak ada kekuatan, sekali kita terjerak dengan pelbagai fahaman bid'ah dan sesat. Dan hari ini orang percaya bahawa Wahabi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah pun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mencuri Ahlussunnah wal Jamaah tu daripada identiti kita sebab kita duk sibuk dengan benda-benda duniawi. Akhirnya nilai kekuatan sebenar hilang daripada kita dalam keadaan kita tidak menyedarinya. Alhamdulillah saya bersyukur. Kerana dulu-dulu bukan yang sekarang. Sebelum daripada kerajaan Negeri Sembilan mengharamkan atau memutuskan fatwa berkait dengan fahaman Wahabi Negeri Sembilan, saya dijemput oleh Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Sembilan membentangkan tentang bahaya fahaman Wahabi terhadap umat Islam di Alson Kelana Resort satu ketika dahulu, lama dah. Dan saya bentangkan di situ dengan hujah-hujah saya. Juga berlaku sedikit perdebatan dengan seorang profesor yang dilantik sebagai penyelidik bagi pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Pun saya dapat menyelesaikan beberapa soal jawab yang dibangkitkannya. Dan ketika itu juga saya ingat ada seorang dua ahli majlis fatwa Negeri Sembilan ni tak senang hati dengan saya dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap saya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah relax je, kita bersabar, tak ada apa. Dan pas daripada itu fatwa Negeri Sembilan memutuskan fahaman Wahabi bertentangan dan bercangkah dengan Ahlussunnah wal Jamaah di Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Tak tahu sekarang dah warta belum? Belum lagi. Belum diwartakan. Justru dalam sesi ini saya minta kepada Yang Mulia Guru kita Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Sembilan supaya mewartakan fatwa berkenaan. Dia akan memberi ruang dan mengikat bentuk perundangan. Sesiapa sahaja asatizah kita yang datang ke Negeri Sembilan bawa fahaman Wahabi dikira satu kesalahan bila kita buat laporan, ditangkap, didakwa dan dikenakan hukuman. Kerana menyebarkan fahaman yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah di Negeri Sembilan. Begitu juga di Perak. Dah ada fatwa tapi tak diwartakan. Begitu juga di Pahang dan Negeri Johor. Dan saya ingin mengingatkan tuan-tuan, dalam keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada kali 106 bertarikh 21 dan 22 Oktober 2014 telah memutuskan bahawa mazhab resmi Malaysia berdasarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, manakala aliran Salafi Wahabi dan aliran Syiah tidak bersesuaian dengan Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia, dan penyebaran fahaman-fahaman ini boleh mendatangkan kekeliruan dan perbalahan di kalangan umat Islam. Kalau tuan-tuan tak percaya,
kewujudan keputusan fatwa ini boleh rujuk kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Boleh rujuk kepada fail mesyuarat itu. Jadi alal asasnya Wahabi dunia, Wahabi Malaysia, Wahabi Negeri Sembilan tak layak mencuri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga Syiah. Jangan pakai title Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Milah Abraham dan lain-lain aja sesat, termasuk Hizbut Tahrir. Bukan kita marah mereka ini dengan jenama mereka, atau dengki pada mereka, atau sakit hati dengan mereka. Tidak. Kerana kehadiran mereka itu membawa pemahaman akidah yang bertentangan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, salaf dan khalaf. Tuan-tuan hadirin, yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam bawa syariah. Alhamdulillah di Malaysia kita ini dalam fatwa Negeri Sembilan juga mufti naklah berfatwa secara lazimnya mengikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Bagaimanapun mazhab-mazhab lain seperti Maliki, Hambali dan Hanafi boleh diamalkan jika timbul di sana keperluan. Alhamdulillah. Boleh tengok dalam semua enakmen negeri-negeri di bawah bidang kuasa Sultan sebagai ketua agama. Alhamdulillah. Tapi betapa ramai penceramah daripada luar, daripada negeri Pasir Berdengung, daripada negeri Pasir Dua Butir, daripada negeri entah berantah, masuk ke Negeri Sembilan, bawa fahaman mazhab Hambali, bawa fahaman mazhab Maliki, bawa fahaman mazhab Hanafi, bawa fahaman tak ada mazhab. Mazhab Zam-Zam, Al-Lakazam. Janji dia ada title doktor, dia ada title profesor. Dia mungkin komunikasi berkesan, dia pakar psikologi atau dalam bidang yang lain. Atau mungkin dia juara imam muda, juara PU. Kalau pencetus ummah, bagus. Jangan jadi PU perosak ummah, tidak bagus. Minta maaf tuan-tuan, Ustaz Zamiha ni cakap tu terang sahaja. Kalau Wahabi nak tengok, nak rakam, nak cut and paste, nak buat YouTube, silakan. Saya tak takut untuk dicela, untuk dimaki, saya tak takut. Untuk dihina. Untuk dibunuh pun saya tak takut. Sebab kita hidup ni untuk membela agama Allah, bukan bela perut. Saya cakap agama tuan-tuan, bukan nak kahwin dengan janda. Saya bercakap agama tuan-tuan, bukan nak cari harta. Saya bercakap agama tuan-tuan, bukan nak jadi kaya. Bukan untuk dicium tangan oleh manusia. Tidak. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidahnya, dari sudut syariahnya, lama kelamaan kita akan menghadapi fahaman yang menggoncang kekuatan kita. Kita tengok hari ini, kalau kita tak bertegas dengan agama kita, siapa lagi akan menjadi pembela? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin uduluhu yanfa'una anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang zaman mendatang, ilmu ini akan diperjuangkan oleh barisan para alim ulama. Ini di antara alim ulama kita Negeri Sembilan. Saya akui, Dr. Yusri lebih alim daripada saya. Syekh Syuhada, Syekh Fuad ni lebih alim daripada saya. Saya ni bodoh tuan-tuan, saya tak belajar. Saya zaman muda dulu banyak main bola. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Saya bodoh. Tapi ada sedikit kesedaran. Cari guru, cari kitab, pergi mengaji, cari dalil, cari hujah, khidmat pada ulama. Korbankan sedikit masa, tenaga dan wang ringgit untuk cari keredaan Allah di akhirat. Apa yang saya ada, saya perjuangkan. Alhamdulillah. Ini kesedaran kita tuan-tuan. Kalau kita tidak
meneguhkan agama dengan satu mazhab, berbilang-bilang mazhab, berbilang-bilang fahaman, kita akan memberi kekeliruan pada awam. Sedangkan mazhabul awam, mazhabul mufti. Alhamdulillah. Jadi, untuk nak menyatukan fahaman dalam perundangan syarak, kita rujuk kepada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Pun tidak rigid di situ. Ada lagi pandangan-pandangan dalam kalangan mazhab Syafi'i mengikut hierarki susunan pandangan ulama berkenaan. Kita cukup berdisiplin. Tidak ta'assub mazhab, tidak terlalu longgar, bahkan kita menggunakan laras disiplin ilmu bagi memperkasakan mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi kita bebas budaya taklid, kita bebas budaya lompat mazhab, campur mazhab, talfiq mazhab, juga tatabbu' rukhas ulama. Hadirin, yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita akhlak yang mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'anf." Duhai Aisyah, hendaklah kamu bersifat lemah lembut, sopan santun, dan jagalah dirimu, waspadalah dirimu daripada mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk. Dalam hadis yang lain disebutkan, lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban wa fuhasyan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengungkapkan kata-kata yang buruk dan tercela sepanjang hidupnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqul hasan. Rawahu Tirmizi. Perkara yang paling berat, perkara yang paling memberatkan timbangan amalan di akhirat ialah akhlak yang mulia. Dan hari ini hikmah ilmu akhlak yang mulia semakin hilang dari budaya kita. Budaya khabangi, budaya fitnah, budaya tohmah seringkali berleluasa. Hatta sesuatu keadaan pun kita gagal bertabayun dengan orang yang lebih halim, lebih warak, lebih zuhud, lebih baik daripada kita. Ini sifat yang umum. Tak kiralah dalam akidah ke, dalam fiqh ke, dalam satu hukum hakam yang berlaku, juga soal-soal yang berkait dengan politik, pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Kita gagal menggunakan metod tabayun. Hatta di kalangan cerdik pandai pun. Turut menggunakan metod tohmah dan fitnah yang sama. Bagi orang, contoh bagi saya, bagi orang yang tak suka Ustaz Zamihan, dia kata Ustaz Zamihan Syiah sebab belajar dengan Syekh Hasan As-Saqaf. Ye, Saqaf Syiah, ye, Zamihan Syiah. Pegawai JAKIM tu Syiah. Saya pegawai JAKIM tuan-tuan, bukan pegawai KDF. Saya pegawai JAKIM sampai sekarang, pegawai JAKIM dipinjamkan. Biasalah striker. Ia selalu dipinjamkan oleh kelab-kelab ternama. Tuan-tuan tengok pemain bola yang paling kaya sekarang ni Carlos Tevez. Daripada Corinthians Brazil, dibeli oleh West Ham United, kemudian berpindah kepada Manchester United, kemudian berpindah kepada Manchester City, kemudian berpindah kepada Juventus, kemudian berpindah balik kepada Boca Juniors, dan kemudian berpindah yang terbaru, mencatat rekod perpindahan paling tinggi di dunia, berpindah ke kelab Shanghai Shenhua, China. Satu saat dia beraksi, dibayar lebih kurang RM6. Satu saat. RM6 satu saat.
Wow. Ya, itu bandingan dunia. Tapi kalau kita berjuang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nak apa? Saya Presiden Aswaja, Presiden Ahlussunnah wal Jamaah. Nak apa tuan-tuan? Ada dapat kahwin dengan janda? Tak ada. Ada dapat kahwin dua anak dara? Tak ada. Ada dapat kedudukan politik dalam PAS, PKR atau UMNO? Tak ada. Saya ada dapat saham. Saya ada jadi pengurusi bank tu, bank ni, panel tu, panel ni? Tak ada. Sebab kita nak cari keredaan Allah. Beda daripada tu, bila kita menjawab kritikan Wahabi, kritikan Syiah, kritikan liberal, atau pelampau-lampau bangsa daripada bukan Melayu kita ini, mereka memburuk, mentomah-tomahkan kita. Bila kita cinta Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, kita dituduh Syiah. Bila kita menggunakan metod takwil mutasyabihat, kita dituduh Mu'tazilah. Bila kita membicarakan tentang istilah kafir harbi itu ada dan valid digunakan dalam kitab-kitab ulama, kita dituduh sebagai khawarij. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Tapi penuduh tak pernah mendatangkan bukti walaupun al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man ankara. Penuduh tak pernah mendatangkan bukti. Hanya tuduhan, tamahan, fitnah yang dibuat supaya kita dipandang jelek masyarakat, supaya suara kita tak didengari. Inilah perjuangan tuan-tuan, perjuangan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah terpaksa menghadapi fitnah, tribulasi dan tuhmah. Tapi kita tetap konsisten dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya baru ni saya ada menjawab tentang tulisan dari pejabat mufti wilayah persekutuan yang diviralkan berkait dengan amalan baca 7 kali surah Al-Qadar kepala tanah untuk kita nak tanam mayat. Itu amalan yang ada pada kitab. Dan kita lakukan amalan berkenaan hasil daripada pengajian kita dan guru kita dan bersaka baik dengan ulama. Kalau hadis-hadis itu hadis maudhu' sekalipun, kita tetap boleh mengamalkannya kerana bertawasul dengan surah Al-Qadar. Mudah-mudahan dengan amalan tawasul kepada ayat-ayat Allah itu menyampaikan kita kepada hajat. Kalau hajat nak diringankan daripada azab kubur, mudah-mudahan Allah kabulkan juga. Kemudian dalam tulisan itu ada isu yang berkait dengan bacaan Al-Fatihah selepas solat fardu itu. Dibawa teladan kisah Ibnul Jauzi. Dan penulisnya menyifatkan bahawa Imam Ibnul Jauzi beramal 30 tahun lamanya membaca suratul Fatihah selepas salat fardu. Dan bila diselidiki punca hadis itu, Imam Ibnul Jauzi buat kesimpulan hadis berkenaan hadis maudhu'. Lalu tulisan itu disiarkan oleh terbitan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ada pihak yang memviralkan. Jadi bila saya hadir ke satu masjid untuk menyampaikan kuliah Masjid Darul Ihsan di Taman Tak Ampang, saya ditanya. Lalu saya menjawab. Bila saya menjawab bahawasanya hadis yang dinilai oleh Imam Ibn Jauzi itu sebagai hadis maudhu', bila saya menjawab, saya katakan pandangan Imam Ibn Jauzi itu bukan mutlak maudhu'. Kerana ulama hadis memperakui apa yang diputuskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at itu berdasarkan kepada metod tasahul dalam menghukum dan menilai hadis. Dan saya bawakan pandangan jumhur ulama bahawa
Ada riwayat-riwayat yang siqah bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzibut Tahzib. Dalam Takribut Tahzib, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memperincikan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Zamburi Al-Makki dan Al-Haris bin Umay. Dan sebahagian besar ulama mensiqahi riwayat mereka ini. Cumanya riwayat Al-Haris bin Umay ini pada akhir hayatnya, hafalannya agak bercampur bau sebab beliau menghadapi keuzuran di akhir hayatnya. Dan hadis ini juga dipersetujui oleh Imam Suyuti rahimahullah, tidak mengklasifikasikan sebagai maudha'. Imam Qurtubi pun tidak mengklasifikasikan sebagai maudha'. Bahkan hadis yang berkait dengan Sab'ul Masani wal Quran Al-Azim itu merupakan hadis yang paling sahih yang berkait berzikir dengan membaca suratul Fatihah selepas daripada solat fardu. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat untuk membaca Sab'ul Masani wal Quran Al-Azim selepas daripada solat fardu. Paling kurang pun kita jadikan Al-Fatihatul Kitab itu sebagai bacaan syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Riwayat Bukhari rahimahullah. Bacalah Al-Quran. Kita ikat mana baca sebelum semayang, lepas semayang, tengah semayang. Kalau dalam semayang tu la salat liman lam yaqa' bi Fatihatil Kitab. Juga riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini dijadikan bukti oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya Fatihatul Kitab 7 ayat yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat salat. Alhamdulillah. Kesimpulannya, bila saya jawab hadis ini, dijawab oleh pihak tertentu mengatakan tindakan saya itu mendatangkan fitnah. Apa pula saya mendatangkan fitnah? Saya jawab isu kontroversi. Kalau saya mendatangkan fitnah, kalau saya sebagai mazinatul fitnah, benda yang tak ada saya reka cipta jadi ada. Nak tarik perhatian masyarakat. Tapi saya menjawab isu ini kerana isu ini dikelirukan dengan metodologi penulisan yang tidak benar. Inilah tuan-tuan yang berlaku di akhir zaman. Saya mudah je. Ya? Mudah je. Kalau tak keliru kita tak jawab. Kalau keliru kita jawab. Mudah je. Yang terbukti Wahabi, kita kata orang ni Wahabi. Kerana dia belajar dengan syekh-syekh Wahabi. Dia menukilkan pandangan syekh-syekh Wahabi. Dan dia membenarkan ustaz-ustaz Wahabi. Takkan saya nak kata Atramen. Belajar dengan ulama Wahabi, menukilkan pandangan Wahabi dan memberi tauliah kepada ustaz-ustaz Wahabi. Takkan Atramen kot. Belajar kepada universiti Syiah, kolej Syiah, syekh-syekh Syiah, menyerang dan melakukan provokasi pada Ahlussunnah wal Jamaah, takkan kita nak kata Doraemon kot. Malam minggu lepas saya jumpa dengan penyebar ajaran sesat Milah Abraham di penjara Kajang, wanita. Dia kata dah berapa lama menyertai ajaran Milah Abraham ni? Dia kata tak ustaz, saya ikut suami saya saja. Antara intipati ajaran Milah Abraham, tak semayang ustaz. Sebab khalifah tak ada. Khalifah tak ada. Jadi Dan tak semayang. Baru khalifah ada, baru Dan semayang. Ya, ini ajaran kami ustaz. Lepas tu dosa sikit-sikit boleh bayar sikit. Dosa banyak boleh bayar banyak sikit. Boleh tebus dosa pula macam surat pengampunan dosa Kristian. Juga guna Quran tafsir sendiri. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Jadi kita katakan mereka ini Wahabi, mereka ini Syiah, mereka ini sesat, Milah Abraham. Berdasarkan pada kata-kata mereka, perbuatan mereka, iktikad mereka. Alhamdulillah. Dan saya tidak berganjak tuan-tuan.
Dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memberi penerangan, memberi pencerahan tentang kepentingan pemerkasaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang ilahiyah ketuhanan Allah, tentang nubuat kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang sam'iyat, perkara-perkara gaib, dan juga tentang aliran-aliran pemikiran dalam Islam yang perlu kita tahu. Sebab orang pakai Quran, orang pakai hadis, orang pakai jubah, orang pakai serban, tapi fahamannya menyimpang. Nah, ini menjadi tanggungjawab para alim ulama, tuan-tuan. Masa 5 minit lagi, Ustaz. Ini menjadi tanggungjawab kita, tuan-tuan. Saya bukan nak gaduh dengan orang, saya bukan nak jawabat. Tapi inilah perjuangan kita. Tuan-tuan harus sedar, saya sebutkan benda ni dan sekarang sudah 2 kali diugut bunuh. Dan saya buat report polis. Tapi sampai sekarang pun tidak ada tindakan daripada pihak polis. Tapi bukan berarti bila dibunuh, kita rasa takut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok sejarah bagaimana Khalifah Abbasiyah diserapi dengan fahaman Mu'tazilah. Tengok kepada Khalifah Mu'tasim, Al-Wasiqu Billah dan Al-Mutawakkil. 3 generasi, Khalifah ke-8, ke-9, ke-10 diresapi fahaman Mu'tazilah. Bagaimana Imam Ahmad dipaksa berdebat dengan Imam Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Du'ad Al-Mu'tazili di hadapan Khalifah, kalah debat. Mu'tazilah kalah debat di istana Khalifah. Kemudian Khalifah memaksa Imam Ahmad sebut Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad enggan menyebut Quran itu makhluk. Lalu Imam Ahmad dipukul. Dipukul 15 kali disebab. Bang, 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 bang. Sampai seluar ni terjatuh. Lalu di saat seluar Imam Ahmad terjatuh, menampakkan kemaluannya, maka Imam Ahmad berdoa. Dengan tidak semena-mena keluar 2 tangan emas, mengangkat seluar Imam Ahmad hampir jatuh itu dan dipakai. Akhirnya Imam Ahmad dipenjarakan. Tengok Khalifah Al-Mu'tasim. Belum dia keluar, dia paksa Imam Ahmad untuk sebut Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad enggan. Maka Mu'tasim keluarkan arahan kata bunuh Imam Ahmad. Hari ini keluar arahan bunuh Imam Ahmad, esok pagi selepas subuh Al-Mu'tasim mati secara mengejut. Begitu juga Khalifah yang ke-8, yang ke-9 memaksa Imam Ahmad. Bila dibelasah tadi dan dipenjarakan Imam Ahmad, lepas tahun daripada itu meninggal dunia. Kemudian Khalifah yang ke-10 sedar. Ada anak murid Imam Syafi'i datang ke Baghdad dan berhujah dengan wakil Mu'tazilah, menyedarkan Khalifah, dan akhir sekali dipanggil Imam Ahmad, dan akhirnya dia sedar, menolak doktrin Mu'tazilah, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menawarkan kepada Imam Ahmad sepersalinan dan gundik, tetapi hadiah itu ditolak oleh Imam Ahmad. Kerana berpatah hati dengan Khalifah. Ini bahaya, tuan-tuan pemerintah. Bila mana tak didampingi oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila mana pemerintah di zaman kita ini didampingi oleh ulama Wahabi, ulama Syiah, ulama Mu'tazilah, ulama liberal, hancur masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah inilah barisan kita. Orang kata apa? Inilah barisan kita. Ya. Nak agak siapa? Hoben jauh hoben ni, dia hoben jauh hoben. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi walau kita diasak segala sudut, kita tetap kekal dengan kekuatan kita. Lepas kita baca zikir, kita baca wiri, kita baca hizib, kita ada kesempatan kita suluk. Itu nadi kekuatan kerohanian kita, tuan-tuan. Saya kaji tarikat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Alhamdulillah.
Jadi apa saja cabaran, apa saja halangan, tak rasa takut, tak rasa geram pun. Saya tak rasa serabut pun. Isu Wahabi saya di Saman, juta-juta ringgit di Saman, habis 100,000 tuan-tuan. Habis hampir 300,000. Saya menang kes. Satu menang kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam, satu menang kes di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Berkait dengan Wahabi, kes pertama di Malaysia. Alhamdulillah. Tapi mengambil masa 6 tahun, 7 tahun nak selesaikan. Inilah perjuangan kita, tuan-tuan, perjuangan di akhir zaman. Kita terpaksa membayar perjuangan dengan harga yang amat mahal. Justru kalau kita tak beri tumpuan memperkasakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, balik kepada sistem talaki, kita rebah. Dan saya cukup berbangga dengan Syekh Fuad. Beliau boleh membina kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah di Negeri Sembilan ini dengan mewujudkan sistem pembelajaran di semua peringkat. Sama ada peringkat rendah, peringkat sederhana, peringkat menengah dan peringkat tinggi. Alhamdulillah. Dan anak-anak inilah yang kita harapkan dilahirkan sebagai pejuang meneruskan kesinambungan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadiri yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, Ahlul jannati 120 saffan. Ahli syurga itu ada 120 barisan. 120 saf. Samanuna min hadhil ummah. 80 daripada 120 barisan syurga, 80-nya ialah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak kita salah satu dari saf berkenaan. Intipatinya akidah, syariah dan akhlak, ataupun iman, Islam dan ihsan. Saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, atau saya membicarakan sesuatu yang tak berkenaan dengan majlis kita. Mudah-mudahan Allah beri ilmu, beri pencerahan, beri kekuatan pada kita. Kita faham, kita sedar, kita bertindak. Bagaimana untuk memperkasakan diri kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita dengan Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Terima kasih pada penganjur, terima kasih pada semua. Akhirana quli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.